Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Sekejap ya. Awak dengar suara saya double ke? Tidak. Fitri boleh tutup mic tak? Okay, terima kasih. Okay. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak kamu semua berkumpul dekat meja depan ni, boleh tak? Okay, berkumpul di hadapan. Yang duduk depan ni boleh jarakkan sikit dengan meja supaya orang belakang boleh tengok skrin yang jelas. Okay, thank you. Susan, boleh ke meja Susan? Okay, bagi nampak skrin . Okay, selamat datang semua. Jadi, sekejap cikgu nak buka slide dulu. Okay, semua sihat hari ni? Sihat. Sihat, cikgu. Ya, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, kamu ingat lagi tak apa yang kamu belajar sebelum ni? Ya, tajuk sebelum ni. Ingat. Okay, tajuk sebelum ni ada kaitan dengan tajuk kita belajar hari ni. Jadi cikgu nak minta kamu masuk dalam Mentimeter. Okay, sekejap ya. Cikgu bagi kamu link. Kamu boleh buka Mentimeter dan masukkan kod. Okay, semua boleh masuk dalam link yang cikgu bagi. Kamu boleh nampak tak Mentimeter yang cikgu broadcast ni? Saya nampak slide saja, cikgu. Mungkin saya yang nampak. Oh, nampak slide je. Yang ni tak nampak . Nampak slide je cikgu. Oh, ya ke? Oh, nampaknya ada masalah teknikal sikit. Cikgu dah buka dah Mentimeter ni tapi Mungkin cikgu kena tak tahu kenapa. copy link lepas tu letak dalam ni. Dalam Okay, sekarang nampak tak? green screen. Okay, nampak . Nampak tak ada yang kawan-kawan kamu tulis ni? Integer, char, string, float, int. Double dengan boolean. Okay, banyak yang kamu jenis-jenis data yang kamu letak ni. Jadi cikgu nak tanya kamu, ingat lagi tak char ni macam mana jenis datanya? Char. Ya, Apsara. String macam mana string?
Ada lagi? Ada yang tak ingat lagi tak string? Nombor. Ya, nombor. Kalau boolean, boolean. Ya, true or false. Boolean, true or false. Okey, tak apalah. Cikgu rasa kamu ingat lagi lah apa yang kita belajar sebelum ni. Iaitu jenis-jenis data. Okey, kita kembali ke slide. Okey, hari ni kita akan belajar 1.3.1.3. Okey. Membezakan pemboleh ubah sejagat global dan juga setempat iaitu lokal. Okay, slide ha? Okey, di sini ada video. Cikgu nak buka sound. Tolong buka sound Kita tengok dulu video ni. Dengar suara tak? Terima kasih Fitri. Okey, daripada video tadi, cikgu nak tanya kamu. Apakah yang kamu rasa kita akan belajar hari ni? Boleh tak sorang-sorang? Cikgu. Ya, variable iaitu pemboleh ubah. Jadi, sedikitlah tentang variable. Dalam video ni, dikatakan variable ni diibaratkan sebagai kotak. Contohnya lah. Jadi, apa isi dalam kotak tu, banyak kan isi-isinya. Jadi, kita nak ringkaskan isi. Okey, itulah sikit daripada video tadi ni. Seterusnya adalah standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Wah. Boleh nampak tak slide? Kenapa cikgu tak nampak? Okey, standard pembelajaran hari ini adalah 1.3.3 membezakan pemboleh ubah sejagat global dan setempat lokal. Objektif pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan definisi dan ciri-ciri pemboleh ubah sejagat dan setempat secara lisan dan bertulis dengan betul. Kedua adalah membezakan pemboleh ubah sejagat dan setempat secara lisan dan bertulis dengan betul.
Okey. Seterusnya, apakah itu pemboleh ubah? Okey, secara mudahnya pemboleh ubah ni adalah nama yang diberikan kepada ruang memori yang menyimpan nilai data. Tunjukkan gambar kotak kan. Okey, kotak ni datanya lah. Contohnya 0.1234561 banyak lah kan. Jadi cikgu tak nak tulis banyak kali, cikgu gunakan perkataan jumlah ni, itu pun boleh ubah untuk mewakili data tadi ni. Lepas tu, okey. Yang kedua, nama pemboleh ubah dipilih oleh pengatur cara, programmer dengan sesuatu yang bermakna. Ya, kalau ada sum, average, total, banyak lagi lah yang sesuai. Ni kalau contoh, kalau benda tu adalah hasil tambah, kita letaklah sum. Jadi takkan kita nak letak average pula kan? Okey, sebelum cikgu lupa, uh, pemboleh ubah ni, semasa kita mengisytiharkan pemboleh ubah ni, dia ada rules dia. Yang pertama tu dimulakan dengan huruf. Panjang pemboleh ubah tak boleh lebih dari. Lepas tu huruf besar dan kecil adalah berbeza. Contohnya kan, kalau cikgu tulis kat ni jumlah J tu besar kan. Lepas tu cikgu tulis sekali lagi, jumlah semua huruf besar. Jadi sebenarnya kalau cikgu buat macam tu, kedua-dua uh, kedua-dua benda tadi ni berbeza lah. Dan yang dan juga void. Contoh-contoh. Ada banyak lagi lah. Jadi kata kunci. Okay, seterusnya adalah pemboleh ubah sejagat. Apa itu pemboleh ubah sejagat? Pemboleh ubah sejagat ni hanya berfungsi dalam atur cara sahaja. Okey, aku nak tanya. Macam mana tu? Macam mana boleh berfungsi dalam atur cara tu? Maksudnya berfungsi dalam atur cara saja tu. Yang jawab, okay, cikgu tanya ni lah Alia. Alia boleh jawab Alia? Alia tak ada ke? Fitri? Saya cikgu. Okey. Macam mana tu? Apa yang dimaksudkan dengan dalam atur cara saja? Saya tak sure lah cikgu. Okey, sebenarnya pemboleh ubah sejagat ni apabila dia berfungsi dalam atur cara sahaja, ini bermaksud yang boleh digunakan dalam atur cara, dan kalau atur itu berhenti, maksudnya dia tak boleh function lah. Stop lah dia punya atur cara tu. Okey, dah faham ke? Oh, macam tu. Faham. Okey, terima kasih Alia. Okey. Yang kedua, apabila tata cara tamat, ruang memori juga tamat. Itulah yang cikgu terangkan tadi ni. Lepas tu, dengar? Tak dengar suara cikgu? Oh, dekat suara cikgu. Kat sekat Okey, yang cikgu. tersekat. Lain cikgu Tadilah. Okey. Cikgu tak Sekarang gerak, cikgu dekat dengan kamu je lah. Okey.
Tak dengar lagi Saya dengar je suara cikgu. Sekejap ya. Dengar. Oh, Alia dengar saya. Sekarang Okey. okey lah. Uh, okay, akses dia boleh berlaku di mana-mana fungsi. Okey, lepas tu yang terakhir, jika pemboleh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pemboleh ubah sejagat, rujukan hanya dibuat terhadap pemboleh ubah terdekat setempat. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dalam kod atau cara. Kamu faham yang poin terakhir ni ya? Slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah pemboleh ubah setempat. Semua nampak kan setempat? Hanya berfungsi dalam sub atau cara yang diisytiharkan. Okey, betul tadi sejagat berlaku dalam kod atur cara, tetapi pemboleh ubah setempat ni hanya berfungsi dalam sub atau cara yang diisytiharkan. Okey, digunakan dalam fungsi di mana pemboleh ubah diisytiharkan bermula dari mana pemboleh ubah diisytihar bila penamat akhir tata cara tersebut. Okey, pengisytiharan dalam sebuah fungsi dalam kod atau cara. Maksudnya dia hanya berlaku dalam satu fungsi sahaja. Okey, dan akses tidak boleh diakses di luar fungsi itu. Dan poin terakhir adalah tiada masalah jika dua fungsi menggunakan pemboleh ubah tempatan yang sama. Okey, maksudnya dia berkait dengan poin yang kedua tadi ni. Sebab fungsi dia dah berlainan. Dia hanya berlaku dalam satu fungsi sahaja. Jadi kalau fungsi yang lain kita perlu letak sekali lagi pemboleh ubah. Okey, slide seterusnya. Okey, cikgu tunjukkanlah kod atau cara. Okey, kamu tengok dulu soalan ni. Cikgu bagi kamu masa 20 saat. Ataupun pemboleh ubah setempat. Okey, kamu tengok dulu soalan ni Yang dalam kuning ini adalah sub atur cara. Cikgu dah letak kotak nak pemudahkan kamu. Okey, cikgu tanya Fifi lah. Fifi, yang mana satu pemboleh ubah sejagat dan mana satu pemboleh ubah setempat? Maaf cikgu, saya nampak green screen. Oh, green screen. Yang lain nampak green screen juga ke? Mungkin lain saya. Oh, dah okey dah. Fifi macam mana? Boleh Sini lagi ubah ke? sejagat. Okey, pemboleh ubah sejagat yang mana? Boleh ubah sejagat dengan apa cikgu? Boleh ubah setempat di situ. Mungkin yang 25 tu boleh ubah
Sejagat. Ha? Okey, lagi Yang- satu yang pembeli ubah ada- setempat yang bawah. Tempat tu yang ada Okey, kita tengok jawapan ya. Jawapan Fifi ya. Betul. Berikan tepukan pada Fifi. Boleh buat emoji Fifi. Okey. Tanya Fifi, yang atas ni adalah pemboleh ubah sejagat. Sebab ia berlaku di luar sak atur cara. Tapi dia stay dalam atur cara lah. Manakala pemboleh ubah setempat ni berlaku dalam, cikgu dah tanda warna kuning ni kan? Okey, jadi cikgu nak teruskan lagi pembelajaran kita dengan tugasan bersama kumpulan ni. Cikgu akan share dulu link dekat kamu. Dapat tak link? Okey, baik. Dalam kelas kita ni ada nak pecahkan satu kumpulan, dua ahli kumpulan sahaja. Boleh? Boleh ke? boleh cikgu. Okey. Kumpulan pertama cikgu nak kumpulan Fitri dan juga Alia. Okey. Kau cikgu kat sofa. Mana seorang lagi Alia? Alia sini Alia. Okey, dan yang kumpulan kedua akan bincang dekat belakang ya. Susan dengan juga Fifi. Susan dekat belakang kan dengan Fifi. Okey, Fifi sini Fifi. Okey, baik. Susan dan Fifi buat soalan yang terakhir dalam Jamboard tu. Yang warna biru cikgu buat. Okey, boleh? Okey, boleh bincang dengan Susan ya? Okey, kumpulan Fitri dengan Alia. Boleh tak buat slide yang nombor 2 tu? Cikgu letak box warna kuning. Oh, tengah buat Okey, okey. Okey, kamu bincang dulu. Cikgu nak tengok kumpulan Fifi pula. Okey, kumpulan Fifi. Okey ke? Okey, boleh buka tak Jamboard yang cikgu bagi? Okey, boleh. Ni clue dia dekat sini cara nak buat dia. Ya? Okey. Kamu buka Jamboard tu. Pergi ke soalan yang terakhir. Okey Boleh ke? cikgu. Okey. Dekat situ cikgu letakkan kod atau cara. Lepas tu cikgu nak kamu
Tandakan yang mana satu pemboleh ubah sejagat dan mana satu pemboleh ubah setempat. Pemboleh ubah sejagat ni Cikgu. dan lagi satu aku dalam satu cara. Ya, Fitri. Dah habis bincang ke? Okey. Kita ke kumpulan kamu. Okay, saya tinggal Fifi dulu. Khalid dan juga Fitri. Macam mana? Boleh buat? Boleh Okey. Cikgu tengok. Okey. Boleh tak kamu letakkan sekali macam mana kamu tahu yang itu adalah pemboleh ubah sejagat dan juga pemboleh ubah setempat. Letaklah sticky note ke apa ke yang boleh terangkan jawapan kamu. Okey, baik. Kamu dah letak dah ada pemboleh ubah setempat sejagat. Okey. Tunjukkan tak yang mana satu sejagat? Ya. 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 Jadi sejagat. Okey, lepas tu cikgu nak kamu terangkan jawapan kamu. Kenapa kamu letak sejagat dan juga setempat? Okey. Okay, cikgu bagi kamu lagi seminit. Cikgu suruh kamu ke depan Okey, baik. Terima kasih. Okay, macam mana kumpulan Fifi, Fifi pula. Alia dan juga Fitri. Macam mana? Okey. Boleh ubah sejagat ni, dia berlaku dalam atur cara. Tetapi dia di luar fungsi atur cara. Jadi kalau cikgu tengok soalan ni, dia bawah atur cara dia. Jadi yang satu lagi tu di luar kan. Ya betul. Dan aku boleh beritahu yang dia okey. Boleh dengar tak suara cikgu? Okey. Jadi kalau kita tengok boleh ubah sejagat ni, dia boleh digunakan di mana-mana fungsi. Maksudnya kalau kamu buat lagi satu fungsi, boleh guna juga pemboleh ubah sejagat ni. Okey, faham Okey, baik.
Okey, kamu boleh ke meja dulu. Okey, Fifi dan Susan. Silakan. Boleh ke meja. Okey, Susan. Meja Susan boleh? Okey. Kita tengok jawapan-jawapan kawan kamu. Jadi yang pertama cikgu nak tengok kumpulan okey, Fiti dan juga Alia. Okey. Jadi ada static integer sama dengan 5 tu dikatakan sejagat. Dan yang integer M sama dengan 7 ni setempat. Betul jawapan. Ini, boleh cikgu tanya kenapa kamu pun pilih jawapan ni? Sebab apa? Sebab apa yang atas ni sejagat? Sebab apa yang bawah tu setempat? Okey, betul. Tahniah. Berikan tepukan pada kumpulan Alia dan juga Fitri. Okey. Seterusnya cikgu nak kumpulan Fifi dan juga Susan lah. Okey. Okey, sejagat. Okey, kedua-dua ni sejagat. Betul. Dan ini dia kata berada di luar fungsi atau cara. Okey. Dan lagi satu setempat. Berada dalam sub atau cara sebenarnya. Dia berada dalam sub atau cara. Okey, tahniah Fifi dan juga Susan sebab tahniah. Maafkan saya. Okey, baik. Cikgu nak broadcast balik slide cikgu. Okey, sekarang cikgu nak buat quizzes sebab cikgu nak uji kefahaman kamu. Bolehkah? Tengok siapa dapat markah paling tinggi. Cikgu hantar mesej kepada semua. Mana nampak hijau lagi ke? Okay, kat sini baru ada seorang, baru ada Fifi. Ada Fitri. Oh, Fitri handsome. Okay, Alia dan juga Susan. Dia masuk. Ya, dia ada tak? Susan boleh masuk, Susan. Bukan cikgu sebab line cikgu teruk sikit. Ramai orang guna kat rumah cikgu. Okey, baik.
nampaknya accuracy masih 1%. Sekarang dekat tangga teratas dengan ribu-ribu skor dia. Oh, Fitri 6,000 dah markah. Okay, semua dah siap dah, tinggal susun je. Kita tunggu Susan ya, Susan jawab yang salah terakhir. Okey, semua dah jawab. Tahniah. Oh, tingginya 75% semua jawab betul. Oh, yang pertama Fitri, yang kedua Fifi, ketiga Alia dan yang keempat adalah Susan. Oh, nampaknya semua boleh. Oh, semua tak lepas jawab soalan satu question satu Oh, apa soalan satu ni Oh, Fitri pun satu soalan je salah. Okay. Pergi kamu kerja rumah nanti.
Okay. Rupanya Fiti jawab satu salah. Ya, dan Susan pula dapat 66%. Tahniahlah kepada semua, berikan tepuk. Okay, tadi dah buka quizzes. Sekarang cikgu nak dengar refleksi daripada kamu. Cikgu nak pilih seorang je. Cikgu nak pilih okay, Fifi. Boleh Fifi? Ya, cikgu. Okay, Fifi. Apa yang kamu belajar hari ni? Saya Cikgu nak belajar kamu. Cikgu. Yo? Ya, Susan. Dengar cikgu. Dengar. Ya, Fifi. Hari Dengar? ini saya belajar dengar. Hari ini saya belajar tentang boleh ubah. Pembeli ubah. Okay, apa jenis pembeli ubah tu? Boleh ubah sejagat dan setempat. Untuk pemboleh ubah sejagat adalah ada di luar di luar sub-atur cara, dan boleh ubah setempat tu di dalam sub-atur cara. Okay, tahniah Fifi. Tak dengar suara tadi? Okay, cikgu ucapkan tahniah pada kamu semua sebab cikgu rasa semua boleh bagi refleksi yang macam Fifi bagi. Sebab refleksi yang Fifi bagi tadi, kita dah mencapai objektif. Okay, seterusnya adalah kerja rumah. Cikgu perlu bagi kerja rumah lah sebab tadi masih ada yang tak lepas jawab soalan satu kan. Cikgu akan bagi kerja rumah dulu. Kerja rumah cikgu akan bagi melalui live worksheet. Cikgu share dekat kamu live worksheet. Nampak tak skrin kat depan? Okay. Okay, cikgu nak tunjukkan dalam live worksheet ni, kamu boleh jawab pilihan jawapan cikgu dah sediakan sejagat setempat. Ni, kamu tekan dekat email my answer to my teacher dan masukkan email cikgu kat sini ya. Kamu semua tahu kan email cikgu? Cikgu dah larut ya. Okay. Itu sahaja kelas kita hari ini. Okay, semua boleh bersurai. Ucapkan terima kasih pada semua sebab dah join kelas kita hari ini ya. Dan cikgu minta agar ilmu yang kamu peroleh hari ini dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Okay, boleh lambat. Sama-sama Fitri. Okey kah? Terima kasih semua.